Okay, hello semua. Jadi hari ini saya akan jelaskan dengan lebih lanjut ya apa maksud saya dengan transformasi dunia. Sebab apa yang saya nampak waktu tu ada beberapa orang mungkin sedikit keliru ya dengan maksud saya bila saya katakan transformasi. Okay. Pertama sekali saya nak cakap yang transformasi dunia ni bukan sesuatu yang baru. Ia dah pernah berlaku juga. Okay. Dari era ke era yang lain. So satu era ni bukannya sekejap ya, bukan berapa puluh tahun ya, tapi ratusan tahun. Okay. Dan kita boleh ambil masa lalu ya, sejarah untuk kita lebih fahamkan patternnya. Okay. Sebab semua benda okay, termasuk alam dan juga tubuh badan kita, semuanya ada pattern. Okay. So kita bolehlah gunakan tu sebagai rujukan untuk kita faham kejadian-kejadiannya sedikit. Okay. So kalau saya nak jadikan contoh, okay, kalau dulu kan kita tengok dulu dia punya era tu kan, dia bukan macam negara tau, dia macam berkerajaan. Okay. Lepas tu sultan atau raja yang memerintah kerajaan tu. Tapi sekarang ni yang memerintah tu siapa? Parlimen kan. So itu contohnya, okay, perubahan era, transformasi, okay, daripada monarki kepada parlimen. Okay. Terus contoh lain ialah seperti kalau dulu kuda digunakan sebagai transport ya, itu salah satu fungsi kuda. Tapi sekarang kita dah tak nampak pun kuda digunakan sebagai transport. Okay. Mungkin ada tapi dah kurang fungsinya. Okay. Mungkin di segelintir je lah negara yang masih gunakan tu. Okay. Tapi transport yang digunakan sekarang ni secara general, okay, secara menyeluruh ialah engine. Okay. Seperti motor, kereta, okay, dan lain-lain. Okay. Jadi apa yang saya cuma nak cakap ialah bila satu era berubah kepada satu era yang baru, sesetengah perkara yang menjadi kebiasaan ya bagi kita, okay, yang kita dah biasa, mungkin akan hilang ataupun akan kurang, okay, fungsinya. Okay. So dia salah satulah. Okay. Jadi sebab tu saya katakan kita harus buat persediaan. Kan saya cakap masa tu akan ada transformasi. Jadi transformasi ni sedunia. Maknanya ia akan menjaskan saya, anda dan kita semualah. Cuma berapa teruk ke apa ke kan, kita akan terjejas dengan perkara tu, semua tergantung. Okay? Mungkin saya akan terjejas lebih teruk dari anda sebab negara berbeza kan. Kita tak tahu. So itulah yang sebenarnya saya maksudkan. Okay? Atau contoh lain, kalau dulu waktu zaman masih ada sultan, orang selalu nak kerja apa? Kerja di istana, berkhidmat pada sultan. Tapi kalau sekarang kita punya ambisi kan bukan ke arah itu, betul tak? Ambisi kita lebih kepada nak jadi engineer, nak jadi doktor, nak jadi arkitek lah, macam itu. Okay, so pekerjaan dia dah tak relevan. So itu maksud saya. Okay. Jadi bila ada berlakunya perubahan era, sesetengah industri yang relevan pada era itu akan mungkin tidak lagi relevan di era akan datang. Okay. Jadi industri di era sekarang seperti apa? Okay, seperti mining, drilling, ya, oil drilling ni semua. Habis auditing ke, real estate ke, ataupun jual barang di mall dan lain-lain. So itu era sekarang. Okay, jadi di era akan datang mungkin industri tu dah tidak relevan lagi. Okay. Dan contoh-contoh lain seperti mungkin gaji kita dah tak ada gaji tetap per bulan. Okay. Lepas tu mungkin qualification dari segi akademi dah kurang penting. Mungkin orang nak tengok pada portfolio. Okay. So itu maksud saya bila saya katakan berlakunya perubahan era dan kita harus buat persiapan, persediaan. Okay. Supaya kita lebih bersedialah nak menghadapi era baru. Okay. Jadi sampai di sini je lah. Saya harap anda semua faham dengan penjelasan saya yang ringkas ni. Okay. Terima kasih.